Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tajuk yang seterusnya dalam kawaid kata 4, iaitu tajuk yang sangat senang. Ini tajuk yang senang lah. Ya. Kalau tajuk ni rasanya daripada Raja 6 dulu dah belajar ya. Kalau sampai tingkatan 4 pun soalan ni tak boleh buat, memang tak tahulah nak cakap apa kan. Okey. So dekat sini tajuk ini adalah tajuknya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tajuk ni senang ya. Terang berapa minit, tak sampai 10 minit pun dah habis dah bab ni. Lepas tu kita terus buat latihan. Okey. So tajuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah satu ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey. Dan seterusnya jumlah ismiyah adalah satu ayat yang dimulakan dengan kata nama. Okey. Yang dimulakan dengan fi'il, tak kisah ya, fi'il ada banyak, fi'il ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ya, kalau dimulakan dengan isim, itu pun juga banyak daripada kata nama. Ya, kata nama orang, isim alam, Qardawi ke, kan, Shirhan ke, Hazlami ke, Hamzar ke, kan. Apa sahaja yang dimulakan dengan nama, tak kisahlah nama orang ke, nama jiran kau ke, nama mak kau ke, tetap jadi jumlah ismiyah. Yang kedua daripada dhamir. Dhamir ni apa? Daripada darjah 6 dulu kau belajar. Kalau sampai tingkatan 4 kau tak tahu apa itu dhamir, tahulah. Tak tahulah. So, dhamir ni adalah daripada nahnu sampailah kepada terbalik daripada huwa sampailah ke nahnu. Dhamir dan dhamir ni mesti dhamiran munfasil. Dan tingkatan 3 dulu dah belajar dhamir ni ada 2, iaitu dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir yang mesti duduk dekat jumlah ismiyah adalah dhamir munfasil. Okey, dhamir munfasil. Dan boleh juga jadi isim isyarah, isim mausul dan sebagainya. Yang penting dia bukan fi'il, itu je. Okey? Dah habislah bab ni. Belum 5 minit lagi bab ni dah habis kan? Okey. Nampak tak? Jumlah daripada isim, dhamir munfasil, isim isyarah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dah habislah bab ni. Okey. So kita terus. Dia suruh umayyiz, dia suruh bezakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Okey, soalan pertama kita tengok haza. Kita tak tengok belakang ni. Belakang ni tak payah tengok. Terus potong. Kita tengok perkataan yang kat depan je. Okey. Haza. Haza ini adalah daripada isim isyarah. Yang tadi dekat atas apa? Yang haulai tadi. Haulai adalah daripada isim isyarah. Saya sebut isim mausul tadi. Isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Isim mausul yang allazi, allazani, allatani semua tu. Okey. So bila dia mula dengan isim isyarah, maka dia adalah jumlah ismiyah. Kita buat I. Okey. Kemudian yahtaj, ada ya dekat depan tu menunjukkan dia adalah fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kemudian syabab. Syabab menunjukkan kata nama. Macam mana kita nak tahu kata nama? Macam mana kita nak tahu dia fi'il? Tengok dekat depan tu, kalau tak ada huruf mudhara'ah, huruf ya ke, huruf ta ke, huruf alif yang berada hamzah ke, huruf nun ke, maka dia bukan huruf mudhara'ah. Macam mana kita nak tahu dia fi'il madhi? Bila mana fi'il madhi dia hanya 3 huruf je. 3 huruf dan 3 huruf tu kebiasaannya berbaris atas. Macam zahaba, akala, darasa, ta'ama, syaraba, nazara, sama'a, semua-semualah. Dia mesti berbaris atas. Kalau fi'il amar pula macam mana? Fi'il amar yang biasa kita dengar mesti contoh daripada wazan if'il, ijlis, kan. Dan ada juga daripada wazan ful, daripada wazan qul, kum. Wazan pula. Contoh daripada contoh qoma, kan, dia jadi qum.
Nampak tak? Akala dah jadi kul. Ya, macam tu. So yang ni inta. So yang ni tadi jumlah ismiyah. Sebab syabab kan, takkan tak tahu syabab tu apa. Okey. Seterusnya inta syarat. Inta syarat kita dah tahu fi'il. So dia jadi jumlah fi'liyah. Dan seterusnya dawim. Dawim ni apa? Dawim ni adalah fi'il amar. Dawim ni apa? Sentiasa. Sentiasalah. Kalau dawama, dawim. So dia jadi fi'il jumlah fi'liyah. Senang ni kan. Bezakan je. Contoh kalau soalan keluar, bezakan je dah dapat berapa markah dia. 5 markah free dia kat sini. 5 markah dah. Okey. Apa aku buat atas sikit. Okey, seterusnya ini soalan famous kalau keluar. Uhawil, dia tukarkan fi'il jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Kadang ada soalan suruh tukarkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. So bila macam ni kita kena tengok beberapa faktor lah yang perlu. Sebab contoh kalau kita tukarkan kepada contoh jumlah fi'liyah nak tukarkan kepada jumlah ismiyah, kadang-kadang kita kena tengok jumlah orang yang ada dekat dalam tu berapa. Okey, sebab kalau jumlah fi'liyah nak tukar kepada jumlah ismiyah itu risikonya tinggi berbanding nak tukarkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Sebab kalau jumlah fi'liyah, kalau fi'il berada di depan, fi'il wajib mufrad. Apa-apa saja fi'il mesti mufrad. Cuba tengok perkataan pertama, nala, mufrad, tak ada tambah nalu ke nalani ke, tak ada kan. Alqa, syaraha, tak ada syarahani, syarahuna. Ta'allamat tak jadi ta'allamu, ta'allami, apa semua kan. Hafiza tak jadi hafazu, hafazana, tak jadi jamak senang cerita. Bila fi'il duduk depan, fi'il wajib mufrad. Dia antara mufrad muzakkar ataupun mufrad muannas. Tengok perkataan ataupun fa'il selepas itu. Okey, contoh perkataan pertama adalah perkataan nala. Sekejaplah padam. Gabut pula. Okey. So kita tengok perkataan pertama, dia adalah perkataan nala. Okey, nala. Cuba besarkanlah. Okey, kita tengok dua perkataan je selepas dia. Perkataan pertama fi'il dia dan perkataan kedua dia punya fa'il dia orang yang membuat dia. Okey. Kita tengok perkataan pertama nala kan. Nala. Besar. Okey, dan perkataan dia kedua dia atulab. Bila saya cakap kat tadi, perkataan depan ni wajib mufrad kan. Nampak tak nala tu satu. Ya, dan nala ni adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Macam mana nak tahu fi'il madhi? Tak ada penambahan apa-apa kat depan. Dan baris belakang dia ada baris atas. Baris dhammah pula. Baris fathah. Okay. So, bila macam ni menunjukkan dia adalah fi'il madhi. Jangan bila tukarkan kepada jumlah ismiyah, kau jadikan dia fi'il mudhari'. Tak boleh. Kalau fi'il madhi, mesti nak tukar pun mesti fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' nak tukar pun pada fi'il mudhari'. Dia mesti pairing, mesti sama. Sama. Okay. So atulab. Bila atulab ni dah duduk, dia duduk dekat kedudukan yang kat depan, maka nalu ni kena duduk di belakang. Okay. Bila nalu ni ada dekat belakang, nalu ni pun akan jadi jamak. Sebab tulab ni pun jamak. So kita tukarkan nala ni akan jadi nalu. Kenapa nalu? Sebab tulab ni daripada wazan hum. Okay, hum. Nala ni huwa, satu. Okay, macam tu. Selesai. So yang kat belakang-belakang ni jangan tukar pula kedudukan dia. Jaizah Dubai Dauliyah lil Quranul Karim, tak boleh. Kat belakang ni kena kekalkan. Yang kita tukar depan ni je. Kita tukar depan ni je. So tulab tadi kita letak depan, nala tadi duduk tempat tulab, tukar tu je. So dia akan jadi atulabu nalu. Sebab apa? Dia ikut bilangan tulab. Dia ikut tulab tu ada banyak. Macam tu. Okay. Seterusnya yang kedua. Lama kalau macam ni tak ada padam dah. Okay, tak apalah. Okay, yang kedua Al-Qal Khatib. Kita tengok yang ni pula. Al-Qal Khatib. Okay, Al-Qal Khatib. Astaghfirullahalazim. Al-Qal Khatib sama je. Okay. Al-Khatib ini menunjukkan dia seorang lelaki kan, khatib. Seorang khatib. Kan, Al-Qa. Kalau Al-Qa ni,
menunjukkan dia satu fi'il kan. Alqa al-khatib, seorang khatib sedang memberi khutbah. Khutbah ala mimbar, di atas mimbar. So bila kita nak tukarkan dia menjadi jumlah ismiyah, maka khatib tu kena berada di depan. Tukarkan jelas sama macam tadi. Lepas tu alqa tu duduk sebelah dia, lepas tu alqa tu kena tukar, tak boleh jadi alqa. Ya. Kemudian syarahal muallimani, macam ni muallimani. Macam ni muallimani kena tukar kat sini jadi syaraha. Kan syaraha. Macam tak nampak. Kena tukar jadi syaraha. Maksudnya tak boleh jadi syaraha ni, sebab ini fi'il madhi. Kemudian kemudian ta'allamat at-talibatu. Bila at-talibatu kena tukar jadi hunna. Ta'allamna. Hafiza, aulad. Aulad tu banyak. Bila banyak, hafizah itu mufrad hafizah. Hafizu. So dia akan jadi hafizu kat sini. Okay, hafizu. So aulad al-hafizu Quran. Macam tu je. Bab ni senang je. Bila jadi susah lemak? Bila jadi susah, bila mana dia kita tak faham cara nak tukar, tu je. Bila salah tukar, contoh dekat depan ni dah salah tukar. Contoh, kita salin balik al-aulad hafizah al-Quran. Terus kosong, tak ada ni, dia nak bagi satu markah atau setengah markah kat situ. Sebab kalau memang kita nampak senang, tapi bila senang lah pemarkah lagi ketat. Okay. Contoh kalau kau main tulis, kalau macam ni kita ingat kena tukar-tukar je tempat dia kan. Perkataan pertama dekat depan tu dengan perkataan kedua kita kena tukar. Okay, itu baru point pertama. Setakat kau tukar je tapi kau tak tukar fi'il dia mengikut jumlah fa'il, salah juga macam tu. Okay. Macam tu lah. So bawah ni buat ayat tu pandai-pandai lah buat sendiri kan. Sebab kita ni kalau kita nak buat ayat, contoh kalau kita buat ayat level kita, nanti orang lain tak boleh ikut. Macam mana orang-orang yang lemah nak buat ayat tu, dia mesti lagi memerlukan bimbingan. Sebab dalam soalan mesti, dalam satu kertas soalan tu, whole satu kertas soalan tu, mesti ada satu ataupun dua soalan bina ayat. Takkan terlepas daripada satu atau dua soalan bina ayat. Okay, kalau macam kertas SMA ada satu paper tu, paper mutola'ah takbir, ada 4 soalan suruh bina ayat. Kalau dah macam SPM bahagian C, ada soalan bina ayat daripada perkataan yang diberikan. Bina ayat mesti daripada perkataan yang diberikan. Macam kat bawah, bina ayat pun daripada perkataan yang diberikan. Kenapa bina ayat ni dikatakan sebagai soalan kebat? Sebab kena fikir. Kalau bahasa Melayu tak ada pun dikategorikan sebagai soalan kebat. Sebab apa? Benda tu kau dah tahu makna dia. Kalau macam bahasa Arab, soalan benda pertama sebab kau tak tahu makna dia apa. Contoh macam perkataan intalaqah kan. Kau tak tahu makna dia apa intalaqah. Sebab tu dia jadi kemahiran fiqh aras tinggi. Kau kena fikir pula makna dia. Lepas tu, contoh kalau kau dah tak makna dia, macam mana kau nak aplikasikan untuk kau buat ayat tu? Menggunakan perkataan intalaqah. Intalaqah tu fi'il apa? Fi'il madhi ke? Fi'il mudhari' ke fi'il amar ke? Sebab ada alif kat depan. Macam tu. Sebab tu dikatakan sebagai soalan kibat. Kalau macam bahasa Melayu kau dah tahu tu. Kalau macam ada macam ni. Ini ayat perintah ke? Ini ayat yang menunjukkan masa lampau ke? Masa sekarang ke? Kau tak tahu benda tu. Contoh macam bahasa Arab ni, satu perkataan tu boleh jadi berbagai-bagai. Macam perkataan intalaqah ni kan. Perkataan intalaqah ni, perkataan intalaqah ni boleh jadi perkataannya intilaq. Boleh jadi intilaq, boleh jadi yantaliqu, boleh jadi macam-macam boleh jadi. Contoh kalau dia letak alif lam kat sini pun kau dah menggelabah. Padahal bila letak alif dia tak boleh letak alif lam kat situ. Dia boleh letak alif lam dekat sini. Al-intilaq ni. Contoh kalau dia letak alif lam kat situ pun kau dah menggelabah. Padahal benda ni sama je. Sebab al-intilaq ni masdar dia. Dah belajarkan masdar dulu. Dekat fi'il sulasi mazid ni, dia duduk kat fi'il sulasi mazid al-intilaq. Daripada perkataan infial. Infa'ala, intalaqa, infial, intilaq.
Sama je benda ni, dia jadi masdar dah kat sini. Cuma kenapa kita belajar dulu masdar tak letak alif lam? Sedangkan benda yang sama sebab masdar daripada fi'il kita nak jadikan kata nama. Kebiasaan kata namanya ada alif lam. Kan kita belajar al-madrasah. Kenapa al-madrasah boleh jadi madrasah tak ada alif lam? Kan kenapa muallimun boleh jadi al-muallimu macam tu. Kita kena praktiskan benda yang kita dah belajar. Sebab tak guna kau belajar daripada tingkatan 1 sampai dah tingkatan 4, tahun depan nak tingkatan 5. Tapi tak boleh nak aplikasi lagi perkataan kau belajar masa tingkatan 1. Lepas tu merengek. Aku tak pandai-pandai daripada sekarang. Habis apa guna kau belajar 15 masa tingkatan 1 dulu. Tapi tak boleh nak aplikasikan semua benda yang kita belajar masa tingkatan 4 dan 5. Sampai sekarang masih lagi lemah untuk membuat karangan. Padahal dah berapa banyak karangan yang kau buat pada tingkatan 1 dulu. Oh bolehlah cerita tingkatan 1 dulu karangan senang-senang. Habis tu kalau daripada karangan senang-senang lah dia jadi susah-susah. Habis takkanlah contoh daripada kau daripada kau kecil dulu tiba-tiba kena bagi kerja sekolah nak buat macam tu. Tiba-tiba kau lahir je tiba-tiba mak kau dah suruh lari dah. Takkan mesti mula daripada benda kecil-kecil, benda mudah-mudah dulu, barulah sampai besar kita jadi benda susah macam tu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tak guna kita belajar hari-hari tapi kita tak boleh nak praktikkan dalam kehidupan harian. Cuba tak boleh sikit, jangan tinggal semua. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14.